Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, hari ni saya nak semak saja prestasi kita punya pemilihan kaunter semalam. Just untuk pada yang, sebab ramai sangat yang tanya kaunter ni boleh pegang ke, nak jual ke, which is yang semalam saya diinform, which is kaunter-kaunter tu kaunter-kaunter untuk beli untuk 2-3 hari. Tapi kalau yang tak berani nak pegang, then saya rasa kalau anda dah ada profit, then boleh jual dululah. Sebabnya saya ni jenis tak prefer untuk intraday. Tapi kalau anda yang memang dah terbiasa intraday, then tak ada masalah lah. Just jual dulu and then cari kaunter-kaunter yang berpotensi lain lah. So Opcom, ini kaunter-kaunter semalam yang saya buat suggestion. Alright, kalau Opcom ni kalau tengok sekarang dia dah 90 sen, dia close 90 sen. So kalau 90 sen dia naik lebih kurang 95 sen lah. Right. So sini so lebih kurang 95 sen dia menokok lah. Itu membuat kenaikan 95 sen. Right. Sekejap saya buat formula dia ni sehingga ke bawah. Right. Okey, kemudian counter viral semalam, counter Ewin. So Ewin sekarang 825. Push 0.825. Ini semua counter-counter yang naik lah. Right, kemudian counter apa tadi? Triven dengan ASP, Triven Global. Dia naik 440. Kemudian counter ASB. Counter ASB pun sama naik 170. 0.170. Naik 1 sen saja. Dan kemudian Destiny habis. Destiny ni sebenarnya counter-counter, kalau dia dekat bawah macam ni, ni counter-counter untuk long term, tapi tu tak apalah sebab saya tersalah masuk, dan tak apalah. 270 0.270 Destiny Destiny ni yang 270. Betul lah. Hypebeast ni kalau jenis yang tak percaya dekat apa yang kajian saya, mesti dah jual dulu. Sebabnya semalam dia turun dulu, baru dia naik petang-petang tu, lewat petang. Itu yang selalunya kalau kita jual, dia naik lah. 0.910. Right, 1 sen saja, tapi insyaAllah ada lagi kenaikan tu. Sebabnya dia buat last minute punya kenaikan tu, menunjukkan ada pagi ni mungkin ada momentum insyaAllah. HSS HSS 560.
0.560. Kenapa saya letak 58 ni? Sebabnya saya, kalau anda yang tak yakin, beli lepas dia lepas, saya cakap. Tapi itulah, dia memang akan, saya dah target memang dia akan buat kenaikan. Cuba nak confirm 580 kan. Nak confirm 580, just monitor saja hari ni. Dia 520. So sini semalam dia start 520, 0.520. And then kemudian EFOS ni dia jadi enforced error lah. Saya dapat dia punya fake news, which is semalam dia nak cross dan yang ni nak naik, and then kemudian dia dah gap down, which is sekarang ni siapa yang tak beli lagi monitor ni, just monitor saja. Counter ni siapa yang tak beli lagi, just monitor saja. Tengok macam mana hari ni. Kalau dia turun bawah candle yang hijau ni, which is dia turun 40 sen, then baru abaikan lah. So sekarang dia pada 410, 0.410. Alright, dia saja yang negatif sekarang ni. Pivot dia pun semalam dia punya volume hilang. Mungkin banyak sangat counter yang naik, so dia punya volume tu hilang. Sepatutnya dia boleh naik lagi, tapi itulah, monitor dulu. Sebabnya dia still maintain, tak patahkan dia punya candle hijau lagi. 225 0.225. And then kemudian MK Land. Ni Mustafa Kamal Holding punya company. Alright, 240, 0.240. And then kemudian Paksen ni counter raya ni. Paksen, Ion, counter raya. So 615. Sebab tu orang tanya saya, betul lah counter raya ni ada, nak raya pun ada efek ke? Kalau nak tahu yang ni lah, inilah masa dia kalau anda nak belajar macam Ion. Cuma Ion ni saya tak ambil semalam sebab counter ni mahal. Sebab counter mahal, bila market merah dia ada efek lah macam ni kan. Dia dah naik, lepas tu dia turun balik. Sebabnya kita punya indeks turun. Sebab tu saya tak berapa minat sangat sebenarnya. Kalau counter-counter yang RM2 ke atas ni, RM1.50 ke atas ni, kita kena tengok dia punya fundamental, which is kita tengok dia punya background punya cash flow, dia punya profit margin, lepas tu dia punya revenue, dia punya sales, semua kena tengok lah. So sekarang ni kita punya semalam adalah profit sebanyak 35 sen totalnya. Ini kalau orang sale kata ini adalah kita punya sale lah. Right. So which is semalam adalah profit, hanya dua counter ni saja yang tak profit, which is ini adalah counter merah lah, yang lain saya letak sebagai hijau. Boleh hijau ni. So nanti kita monitor balik. Right. Kemudian ini adalah counter-counter long term, yang mana saya nak ambil counter Destiny ni sebagai counter long term.
So saya letak sini Destiny long term bagaimana? Kalau long term ni kita kena tengok indikator, kita kena kenal candle lah sebenarnya. So anytime bila keluar je signal penjualan, kena jual, strict kena jual. Destiny 0.260. So Destiny ni 270 0.270. Ini equal to this one minus this one. Right. Okay, MRCB ni memang memainkan emosi jugalah semalam. Dia dah naik, lepas tu dia turun balik, lepas tu dia turun dan dia naik balik. So just monitor saja, layan saja dia 0.610 tak berubah. EcoVest. Sebab apa saya ambil ni sebagai long term? Sebab saya ambil dia daripada dia oversold, dan kemungkinan besar sama ada saya jual dekat tengah ni ataupun saya jual pada overbought. Just monitor saja, tengok kalau ada dia keluar signal penjualan, baru kita jual lah. So EcoVest ni 605 0.605. Suncon, tapi Suncon ni dia dah hilang dia punya volume, agak risk juga. Boleh, cumanya dia agak dah hilang volume. Just monitor saja, tengok macam mana RM8. Sebabnya dia counter RM1 ke atas. Then Acres. Counter-counter macam ni, dia akan naik, dia akan turun. So saya akan biarkan je 0.225 255 0.255 Lion in Raya Industri 785 0.785 0.785. Ini just saya nak tunjuk anda untuk buat paper trade sajalah. So kita dah untung 12 sen campur 35 sen, lebih kurang kita punya prestasi. Kalau prestasi yang ni equal to this one, bukan 1 bagi this one, tak boleh. Betul ke? $285%. Lebih kurang. Sekejap lah. Apa kata yang ini? Dan saya pun dah confused. Ini
bahagi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bahagi dengan 11 darab dengan 100. So 3%. So lebih kurang 3% semalam kita punya profit untuk counter yang short term lah. Kemudian yang long term ni this kita bahagi dengan 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 bahagi dengan 6. Alright, ni 2% lah. So kalau tengok balik sebenarnya persen kita kecil je lagi. Sebabnya baru first day. Tengok hari ni kalau ada counter-counter yang buat correction, kemungkinan dia akan turun lagi lah. So just monitor saja. Tengok macam mana. Nanti esok kita buat semakan lagi, semakan balik semula lah. So counter EFOS ni, tengok kalau hari ni dia drop lagi, dan kita drop sajalah counter EFOS ni. Right, kemudian counter VWORK ni boleh monitor, and then yang lain semua monitor boleh lah. So kemungkinan insyaAllah ada momentum, kecuali counter-counter yang naik banyak macam ni. Monitor kalau dia turun terus jual lah. Kemungkinan dia turun untuk buat T4. Counter-counter yang kenaikan yang macam ni ya. Counter-counter yang 1 sen kenaikan ni boleh hold dulu sebenarnya. So yang ni lain semua ni monitor. Kalau dia ada buat correction, then monitor sajalah. So counter lain ni semua ni green, kecuali counter yang ni tidak berubah. Saya letak dia warna kelabu. Right, so sekarang ni kita alhamdulillah ada profit 3% dengan 2% for long term. Okay, ini sebab ramai yang minta, so saya bagi jugalah. Ini sebagai saya punya sebab ada yang petikankan saya, cakap saya semalam naik just kebetulan saja, dan tak apalah. Kita tengok hari ni monitor macam mana prestasi untuk intraday. Intraday ni saya recommend kalau naik 5 bit then boleh jual dululah kalau yang tak berani. So counter Eden. Counter Eden ni saya tengok sebabnya dia dah matikan candle merah sebelum ni. So ini adalah satu signal pembelian. Memang satu signal pembelian. So monitor hari ni kalau dia boleh naik paras atas ni, then cantik lah. Dia naik 2 sen pun dah cantik. So sekarang 305, 0.305. Kemudian Acres ni pun masih ada momentum sebab dia baru naik saja 0.255. Kemudian TR Triven ni pun sama 0.440. Nanti kita monitor balik lah macam mana prestasi counter untuk intraday ni. Kemudian Dialog ni saja saya ambil counter mahal sikit. Tak adalah mahal mana pun, tak sampai RM1 pun. Tak sampai RM1, tak sampai RM10 pun. Dia just counter ni for RM3.28. Kadang-kadang ada orang suka beli counter-counter mahal. Just monitor, tengok counter mahal ni bila market merah macam mana. RM3.28. Alright, sebenarnya saya tak berminat pun sebenarnya nak bagi buy call ni. Just kali ni saja saya buat buy call sebabnya saya nak share kepada anda. Sebabnya ramai yang ragu-ragu lagi sebenarnya, kalau belajar dengan saya boleh ke dapat
boleh ke dapat berapa profit, boleh ke boleh pandai ke, boleh kesan signal awal ke. Okey, untuk pasta sebenarnya lebih kepada nak cari macam mana nak cari kaunter-kaunter yang berkualiti dan kat mana paras-paras yang sepatutnya kita entry, safe area yang patutnya kita berhenti dan kita beli. Dan kemudian saya akan bagi cara-cara untuk nak kesan signal selamat untuk masuk sebenarnya. Macam contohnya macam tadilah, macam kaunter HSS ni, saya kata selepas dia naik atas tu baru beli. Itu adalah cara-cara yang selamat. So kalau yang lain-lain ni sebenarnya saya detect melalui indikator yang mana yang dalam, yang tu adalah dalam advance punya topik lah. Cumanya still kita boleh detect melalui chart kosong, iaitu naked chart pun sebenarnya kita boleh kena pasti. InsyaAllah nanti saya akan share dan saya akan bagi sebenarnya ilmu saya, apa yang saya tahu, dan saya sharekan kepada anda untuk anda sebenarnya mungkin boleh menambahkan lagi anda punya keyakinan dan seterusnya boleh mendapat profit sebenarnya. Yang siapa yang sebelum ni asyik cut loss saja, beli untuk cut loss, beli lepas tu baru nak cari cut loss, itu adalah salah satu teknik yang bagi saya bukan cara yang betul lah. So InsyaAllah kalau hari ni market merah pun kemungkinan kaunter-kaunter ni tak naik, tapi dia tidaklah turun yang boleh mendadak. Cumanya kalau kaunter-kaunter ni turun, dan boleh monitor sendirilah cut loss dia. Saya saja tak nak bagi cut loss level TP1, TP2, sebabnya saya bukan nak bagi buy call. Cuma saya cakap 4 kaunter ni ada berpotensi sajalah. So just monitor. Kaunter mahal ni macam malas nak bagi, takut dia efek kepada indeks. Tapi tak apalah, saya ambil risk untuk tengok macam mana kita pantau presentasi. So alhamdulillah semalam 2 kaunter saja yang turun, yang lain semua buat profit. Ini pun sama buat profit. So monitor saja hari ni, kita tengok balik, dan hari Khamis nanti kita tengok balik whether yang tu dah patut jual ke, dah patut take profit ke, ataupun boleh hold lagi untuk dapat maximum profit. InsyaAllah itu saja untuk setakat ni. Dan sekejap, saya ada tadi dapat malam tadi ada rakan kita share, dia share mananya dia ada banyak counter yang dia hold dan rugi. So ini adalah counter-counter yang rakan kita minta semak, so saya teruskan dalam ni je lah. So kalau tengok adalah di counter AYS. Counter AYS ni sebenarnya counter sideways ni, dia masih lagi dalam keadaan sideways. Dan kemungkinan macam nak turun. Kemungkinan pun sekejap. So kalau yang ni kalau nak tengok lagi tepat sebenarnya lebih kurang macam ni ya. Dia sideways ni tau. Dia sideways downtrend. So kalau perasan
memang totally sideways dan downtrend ni. So hari tu dia dah sampai peak dia, sekarang dia dah turun, kemungkinan dia nak turun lagi. Sideways yang downtrend. Kalau sideways yang melintang tu boleh tahan lagi. Ni sideways yang downtrend. Dia dalam dia punya channel je ni, dia tak pergi mana pun. Dan saya expect dia akan sampai ke bawah balik lah, dia punya support yang sebelum ni. So itu yang AYS punya. Ini yang saya tulis-tulis anak panah ni, kalau anda nak faham dia nanti, insyaAllah dalam DVD mastering chart pattern, tapi saya tak start lagi sebab saya tak ada masa lagi nak buat benda tu. Just itu adalah lebih kepada price prediction, kita predict sahaja. So price prediction pun kena ada seni sebenarnya. Inix saya tak boleh nak tengok semua, tapi ini counter-counter yang saya tak pernah jumpa lagi, yang tak pernah masuk dalam saya punya. Yang ni memang tak ada chance lah. Ini memang counter-counter yang saya akan buang sebenarnya. Saya tak akan masukkan dalam list. Kyle ni okey sebenarnya. Cuma dia dalam puasa pembuangan, iaitu puasa correction. Kalau tengok Ichimoku, kalau tengok Ichimoku pun dia dah keluar awan ni, dia dah downtrend ni. So monitor saja, ini adalah dia punya support ni. Dia betul-betul sekarang pada kedudukan support dia 810. So monitor kalau dia turun, dia turun tu terus cut loss lah. Yang tuan yang member kita ni beli berapa? RM1.14. Ya Allah, tinggi ya. Ui, kalau anda beli dekat sini itu RM1.14. Contoh sekejap, saya colourkan dengan warna terang sikit. Right, ini pangkar dulu, bagi besar sikit. So kalau RM1.14, itu sebenarnya kat loss anda yang paling busuk pun sini sebenarnya. Ni lah. Sebabnya ini adalah body yang mana kita bagi diskaun. Kalau first kali adalah dia punya shadow, dia kemudian body. So counter ni bila dia turun itu terus cut loss lah ni. Bila cut loss, dan bila dia buat rebound, baru beli balik untuk balas dendam. Tapi kita punya ni expectation kepada ni lah, dia punya resistance yang sebelum ni. So sebab tu saya kata itu head and shoulders, tapi tak jadi ni, tapi lebih kurang lah kan. Shoulder dia belah sini ni tergeliat sikit jauh, lebih kurang lah. Dia naik balik area yang sama, kemudian dia turun lah. Mungkin dia nak turun lagi ni. Banyak sebenarnya counter dia ni, macam Thrive tu tak payah tengok lah, yang tu dah confirm tak boleh naik dah tu. Welesetro tu pun Welesetro ni memang dia dalam fasa major correction. Memang belum lagi masa dia nak naik. Lepas tu ada Pokong ni counter raya ke lah? Orang beli Pokong ke lah sekarang? Counter-counter macam ni memang saya avoid lah. Memang bukan ciri-ciri counter. So kalau sebab tu saya katanya dia dah pandai ke belum buat pemilihan counter. Sebabnya antara counter-counter yang kita akan reject pada first chapter pertama untuk buat pemilihan counter adalah mencari counter-counter yang berkualiti. Ini adalah contoh counter-counter yang tidak berkualiti, which is dia sentiasa gap up dan gap down. So sangat tak boleh kita nak buat prediction, kita tak boleh nak buat masuk dalam technical analysis, memang tak boleh nak baca sebenarnya pergerakan dia ni apa, dia nak pergi mana pun tak tahu.
So itu adalah chapter-chapter awal sebenarnya dalam kita mengenal pasti jenis macam mana counter tersebut untuk kita beli counter-counter yang berkualiti. Ini counter-counter yang saya akan jauhkan lah. And then DNAX Aircon Berhad. DNAX ni pun sebenarnya dia volatile, dia dalam fasa downtrend, cuma monitor sama dia nak ambil seat. Sekejap sama ada nak ambil. Tengok Ichimoku. Kalau tengok Ichimoku pun dia still tak boleh pecah dia punya awan, which is ini adalah resistance dia dan ini adalah resistance kedua. So dia masih lagi dalam fasa downtrend ni. Dia biar dah lepas awan baru dalam fasa uptrend. Dan kemudian kalau tengoknya sini belum lagi ni, dia tak habis lagi ni. Kisahlah mana-mana. Tak cantik macam tu. Bagi saya belum masa je lagi. Tengok monitor hari ni, tapi dia masih belum lagi. Dia boleh pecah je. Dia boleh pecah je resisten dia yang sebelum ni yang terlalu kuat ni. Dia pecah 430 baru menarik sebenarnya. Just monitor saja. Kalau dia buat naik pun, tapi ni candle ni tau, inverted hammer ni. Inverted hammer ni selalu nak turun ni. Selalunya dia nak turun ni. InsyaAllah dia nak turun hari ni. Counter-counter lain, just counter-counter lain tu boleh lagi, tapi counter-counter ni dah, counter-counter yang saya highlightkan ni dah tak ada potensi sebenarnya. Boleh nak tunggu, tapi ambil masa lah, berbulan-bulan lah untuk dia naik balik. So counter Barakah ni ada, ini dah cantik dah ni sebenarnya. Dia masih lagi dalam fasa downtrend. Cumanya dia ada buat satu full back signal. So monitor kalau boleh jadi menarik, boleh jadi juga tidak menarik. Sebabnya dia masih lagi ada satu candle ni lagi. Kalau dia boleh pecah hari ni, monitor saja. Kalau dia boleh pecah, saya rasa saya dah bagi tu. Dia boleh pecah hari ni, naik lagi satu bit dan close di atas, contohnya 13.5 sen, baru menarik lah. Baru ada peluang untuk kita entry, sama ada intraday ataupun long term. Sebabnya dia dalam fasa pengumpulan. Right, itu saja untuk setakat ini. InsyaAllah siapa yang play video ni akan dapat lah tengok counter intraday ni. Saya malas nak bagi kat dalam group, sebabnya nanti saya bagi tu anda tak tengok saya punya video ni. Alright, so nanti kita monitor. By the end of the day, kita akan tengok balik lah macam mana prestasi untuk intraday dan juga counter-counter short dengan long term swing. Itu saja untuk setakat ni. Assalamualaikum dan selamat berburu.